Terima kasih kepada Tan Sri Speaker atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2023 pada hari ini. Yang pertama, saya nak ucapkan syabas kepada kerajaan kerana, kenapa saya kata syabas? Sebab kalau kita tengok IUU ini memohon pembekalan ataupun peruntukan tambahan sebanyak 32.5 bilion tambahan. Berbanding dengan setahun sebelum ini, ia berjumlah 69.75 bilion yang menandakan bahawa kerajaan Malaysia Madani yang kita ada pada hari ini boleh membuat forecast ataupun jangkaan unjuran belanjawan dengan lebih baik berbanding dengan sebelum ini. Cuma perkara pertama yang saya nak sebutkan, sebab daripada kita nampak 32.5 bilion ini, 6 bilion untuk pembangunan dan selebihnya 26 bilion lebih untuk belanja, mengurus. Dan daripada 26 bilion ini, sebanyak 14 bilion dibawa B11 perbendaraan, iaitu berkaitan dengan subsidi. Okey, kita tahu ketika membentangkan belanjawan tahun 2023, PMX telah menjangkakan bahawa jumlah keseluruhan subsidi pada tahun 2023 adalah sekitar 63 bilion. Tetapi akhirnya sehingga penghujung tahun 2023, jumlah subsidi yang dibayar ataupun terpaksa ditanggung oleh kerajaan naik kepada hampir 81 bilion. Jadi sebab tu ada tambahan. Jadi saya nak tanya kepada kerajaan, ketika belanjawan 2024, jumlah subsidi ketika itu kalau ikutkan butiran yang sama adalah 35.8 bilion. Dengan adanya padu bangkalan data utama dan pelaksanaan subsidi bersasar yang dikatakan akan bermula pada tahun ini, apakah tahun hadapan, awal tahun hadapan, kita akan dibentangkan dengan satu lagi IUU dengan jumlah subsidi yang lebih kurang macam hari ini? Sebab bagi saya, dia tidak sepatutnya dengan jumlah yang besar. Sebab golongan yang tak layak terima subsidi patut dah berkurang. Sebab kita tak mahu subsidi kita tersasar, termasuk terutamanya yang berkaitan dengan diesel, yang mana kenaikan bilangan kenderaan dengan pertambahan penggunaan itu tidak selaras. Jadi saya mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan kedua nanti apabila menggulung, memberikan satu unjuran apakah pada tahun ini kita akan tetap memerlukan subsidi yang sedemikian besar. Seterusnya untuk maksud B63 di bawah Kementerian Pendidikan, sebab saya tahu nanti saya tak bahas dalam jawatan kuasa untuk KPM, saya sebut ni 010200 pengurusan kewangan dan akaun. Perkara yang sama telah dibentangkan dalam IUU pembekalan tambahan pada tahun lepas. Dan tahun ini sekali lagi. Tapi kita tahu pada 1 Julai tahun lepas ada pelaksanaan gaji minimum dinaikkan RM300 daripada RM1,200 kepada RM1,500. Cuma kenapa ada pertambahan yang cukup besar? Ini saya nak sebutkan sebab kalau pada tahun lepas dalam bajet tambahan hanya setakat 803 juta. Tetapi kali ini 1.97 bilion. Satu lonjakan yang begitu besar. Saya nak tanya, lonjakan ni adakah disebabkan keseluruhannya pelaksanaan 1,500 gaji minima ataupun ada pertambahan kaki tangan? Dan saya nak sebut juga, ambil peluang pada petang ni berkenaan dengan pekerja keselamatan dan juga pembersihan. Saya menyokong kenaikan ni. Sebab bagi saya, inilah golongan B40 yang selalu kita wawarkan, selalu kita kata kita nak bantu. Jadi kenaikan ni memang saya mengalu-alukan. Ada keperluan. Cuma, ada tak syarikat-syarikat tertentu yang tidak melaksanakan gaji minima pada bulan Julai, mulai Julai tahun lepas. Sebab saya ada dengar, ada kes tertentu di mana walaupun mulai 1 Julai patutnya 1,500, tetapi sebabkan mereka ni pekerja kontrak dan syarikat yang menjadi majikan mereka mengekalkan gaji bulanan sebelum ini. Bagi saya ini suatu yang tak adil, yang perlu diambil tindakan sewajarnya. Jadi sekiranya berlaku, saya nak tanya kepada kerajaan, apakah mekanisme untuk perkara ini, untuk memastikan, sebab inilah golongan B40, inilah golongan yang kita bagi subsidi bersasar. Jadi selain daripada subsidi bersasar, jauh lebih mustahak adalah gaji minimum mereka, gaji pokok mereka. Jadi saya nak tanya kerajaan,
apakah ada mekanisme khas untuk golongan ini supaya nasib mereka sentiasa terpelihara. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Saya jemput